pertama Pakatan Industri Haji Semula Pelangi yang dibangunkan sejak berakhirnya Perang Dingin. Mesyuarat Menteri Luar selama 2 hari ini berlangsung di Brussels, Belgium. Pelan itu dikatakan hampir mencapai persetujuan sebelum seorang diplomat Turki menyekat kelulusan ke atas lokasi geografi termasuk berkenaan Cyprus. Diplomat Turki bertegas masih ada peluang untuk mencari penyelesaian sebelum sidang kemuncak NATO pada pertengahan Julai di Lithuania. Pelan serantau itu merupakan rancangan ketenteraan rahsia yang akan memperincikan bagaimana NATO itu akan bertindak balas terhadap serangan Rusia. NATO juga akan memberi panduan kepada negara-negara tentang cara meningkatkan pasukan dan logistik mereka. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat menasihatkan pengeluar vaksin COVID-19 supaya mengemas kini vaksin mereka dengan menghasilkan suntikan monovalent bagi menyasarkan subvarian XBB 1.5. Vaksin monovalent atau sasaran tunggal adalah perubahan daripada dos penggalak COVID-19 yang menyasarkan virus asal coronavirus dan varian Omicron. Nasihat FDA dikeluarkan sehari selepas penambahannya sebulan suara mengesyorkan dos COVID terbaru ini dibangunkan untuk kempen vaksinasi musim luruh. Ini bagi menyasarkan salah satu varian coronavirus XBB yang dominan pada masa ini. Pengeluar vaksin COVID Pfizer, BioNTech, Moderna dan Novavax sedang membangunkan versi vaksin masing-masing untuk menyasarkan XBB 1.5 dan subvarian lain yang sedang menular. Vaksin COVID XBB 1.5 Novavax sedang dihasilkan pada skala komersial dengan rancangan untuk berada di pasaran untuk kempen musim luruh. Angin ribut termasuk puting beliung dan hujan batu melanda barat laut Ohio, Amerika Syarikat. Ia turut menyebabkan ribuan penduduk tempatan terputus bekalan elektrik serta kerosakan infrastruktur di wilayah itu. Pokok-pokok tumbang dan atap penerbangan dilaporkan berlaku di Toledo. Pusat Kaji Cuaca melaporkan ribut petir yang membawa puting beliung turut melanda kawasan tersebut. Ini merupakan hari kedua ribut kuat. Minggu lalu, angin kencang sehingga merosakkan bangunan dan menerbangkan kereta di lebuh raya berlaku di timur Texas ke Georgia. Hampir 590,000 berdepan tiada bekalan elektrik di Texas, Louisiana, Mississippi dan Oklahoma pada Jumaat. Seterusnya, agensi-agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menghantar beberapa buah bot untuk memberikan bantuan di Kherson, Ukraine di mana rakyatnya terkesan akibat empangan Kakhovka yang pecah. Jurucakap Pejabat PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Ukraine berkata pihaknya telah membawa bantuan makanan air dan makanan untuk menyelamatkan rakyat yang terkesan. Jelasnya, dilaporkan 500 keluarga di lokasi ini terkesan akibat banjir menyebabkan kemusnahan empangan Kakhovka beberapa hari lepas. Namun, ia bukanlah satu-satunya masalah mereka turut berdepan menderita akibat kekejaman perang selama lebih dari setahun dan keperluan bantuan sangat tinggi. Wakil UNICEF turut memberikan sokongan kepada rakyat yang terkesan oleh kehancuran empangan ini sejak hari pertama dengan membawa keluar penduduk yang terjejas. Begitu juga Wakil Pertubuhan Makanan Sedunia yang turut memberikan bantuan dalam bentuk penghantaran pakej makanan kepada penduduk di wilayah Kherson yang terkesan akibat banjir. Untuk rekod, empangan itu adalah salah satu empangan yang terbesar di Eropah dan menjadi sumber air sekurang-kurangnya kepada 700,000 orang dan dilaporkan kapasitinya berkurangan 70%. Warner Bros. Studio Tour Tokyo The Making of Harry Potter dibuka kepada umum pada Jumaat. Studio yang dibina di tapak bekas Toshimen di daerah Nerima, Tokyo itu merupakan tarikan dalaman Harry Potter terbesar di dunia dan jelajah studio Warner Bros. Pertama yang dibuka di Asia. Taman tema yang mula dibina pada 2021 membolehkan pelawat meneroka produksi di sebalik tabir filem Harry Potter serta melalui pengalaman ajaib secara interaktif. Ia merupakan tarikan kedua seumpamanya di selepas London. Menampilkan bukan sahaja set filem ikonik seperti Diagon Alley dan Forbidden Forest. Pakaian dan alat peraga, taman tema itu juga turut memberikan pengalaman interaktif. Pelawat boleh soft foto yang akan dilihat pada skrin kesan berbingkai, menjadikan mereka merasa seolah-olah menjadi sebahagian daripada latar belakang siri filem itu. Di studio boleh dilihat lawatan studio terbesar di dunia yang dibahagikan kepada 11 tema berbeza dan dihiasi dengan lebih 7,000 prop dan mereka bentuk
bentuk yang dicipta khas yang diilhamkan oleh unsur-unsur daripada kedai Diagon Alley. Pengunjung juga menikmati masakan British dan resepi dunia sihir seperti Butterbeer yang terkenal di set filem replika. Tiket untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas berharga RM6,300, manakala mereka yang berumur antara 12 dan 17 tahun sebanyak RM5,200. Baik, sekian Buletin Awani. Saya Nur Syazwani Safusham. Salam hormat. GSME oleh Astro Awani kembali lagi dan kali ini kami akan bertemu anda di lapangan khas untuk usahawan dan peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Kami akan jelajah ke 5 lokasi pilihan di seluruh negara berbagai pameran informatif dan menarik yang akan kami bawakan sepanjang tahun. Pastikan anda mendapat segala info dan update yang latest di sini. Kiraan detik pastinya mendebarkan. Bagi Harimau Malaya, inilah medan mempersiapkan diri untuk menempuh halangan yang mendatang. Tolakan bola jarak. Cantik. Anak Harimau jangan diajak mendapat. Perjalanan. Cantik. Perlawanan persahabatan antarabangsa secara langsung di Astro Arena dan Astro Go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul Kahar. Ini agenda Awani. Selepas pasca mesyuarat M10 beberapa hari lalu, Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi menjelaskan bahawa kerajaan akan menyediakan satu naratif ekonomi madani, iaitu yang dipanggil dokumen reformasi ekonomi yang akan dibentangkan ataupun diberikan kepada umum pada Ogos 2023. Dan apa yang dikatakan tentang naratif ekonomi madani ataupun dokumen reformasi ekonomi ini banyak juga sudah pun kita bincangkan berkaitan bagaimana negara perlu bergerak ke hadapan dalam mendepani isu kelembapan ekonomi, dan apa yang lebih parah lagi apabila kita memiliki satu jumlah fiskal ataupun sistem kewangan ataupun monetary yang begitu ketat ataupun yang begitu sedikit untuk kita reform, kerana jumlah hutang kita sudah mencapai lebih 1 triliun ringgit. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah yang dimaksudkan dengan dokumen reformasi ekonomi yang mungkin sudah pun kita dengar beberapa polisi-polisi yang sudah pun digerakkan ataupun diumumkan sebelum ni, antaranya berkaitan dengan perubahan kategori pendapatan isu rumah yang seringkali kita gunakan ataupun sinonim dengan kategori B40, M40 ataupun T20 yang diubah kepada pendapatan boleh belanja bersih yang berkaitan dengan bilangan ahli keluarga, jenis kediaman, belanja-belanja ataupun perbelanjaan asas yang lain. Semuanya itu akan dikategorikan dalam pendapatan boleh belanja bersih berbanding kategori pendapatan B40, M40 ataupun T20. Begitu juga kerajaan sedang ataupun serius untuk menstrukturkan semula subsidi dan beberapa pembelanjaan subsidi kerajaan yang tinggi, antaranya perbelanjaan memberi subsidi kepada sektor penggunaan tenaga ataupun elektrik yang sudah pun dimulakan dengan pengguna corporate ataupun komersial yang syarikat-syarikat multinasional tidak lagi menerima subsidi penggunaan tenaga mereka. Dan begitu juga bagi kelompok kelas tinggi ataupun T20, mereka perlu membayar lebih ataupun membayar mengikut grade semasa TNB apabila mereka menggunakan elektrik di rumah, dan juga beberapa polisi-polisi yang sedang dikaji berkaitan subsidi minyak dan juga petrol dan seumpamanya. Jadi untuk melihat kerana isu ini amat digemari oleh pakar-pakar ekonomi,
bilakah negara perlu berganjak ataupun ada anjakan besar berkaitan mengubah struktur ekonomi yang sudah pun agak stagnan, agak lama. Jadi Profesor Dr. Zakaria Abdul Rashid